Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak review sedikit tentang parang yang baru saya beli. Kalau nak tahu apa dia, teruskan bersama saya. Parang ini adalah keluaran My Parang, model rintis. Parang ni saya beli dengan duit poket saya sendiri. Jadi saya nak reviewkannya. Kalau okey saya akan katakan okey, dan kalau tak okey saya akan katakan tak okey. Jadi mari kita lihat dengan lebih detail. Bagi yang belum tahu, My Parang ni merupakan produk tempatan yang mana bilahnya diambil daripada kilang Parang Bido. Apa itu Parang Bido? Parang Bido ni merupakan gelaran untuk parang-parang yang berasal daripada Bido, Perak. Dan di Bido ada banyak kilang-kilang parang. Persoalannya bilah ini daripada kilang yang mana satu? Okey. Bilah ni daripada kilang Chop Kuong Yuan Long, yang merupakan kilang Parang Bido yang popular. Bilahnya saja diambil daripada kilang tersebut, dan kemudian sampai ke pihak My Parang. Mereka akan finishingkan semula bilahnya, dan mereka tukar buatkan hulu kayu. Kalau tak silap saya, beechwood kayunya diimport daripada luar, dengan cincin tembaganya, dengan sarung sarung barunya ni, dan juga dengan kotak apa semuanya lah. Okey, settle bab My Parang. Seterusnya kita pergi kepada model parang ini, iaitu rintis. Rintis adalah perkataan asal daripada merintis. Apa itu merintis? Merintis ni adalah membuka laluan ataupun menerangi laluan. Sebagai contoh, jika ingin membuat laluan baru di hutan, ataupun laluan yang sedia ada tetapi dah ditutupi dengan semak, akar, dahan. Jadi kerja-kerja untuk membuka laluan tu balik, untuk menerangi laluan tu, dipanggil sebagai merintis. Jadi kenapa parang ni dinamakan sebagai rintis? Apa keistimewaannya berbanding parang-parang lain? Mari kita bincangkannya. Saya review ni berdasarkan pemahaman dan andaian saya sahaja. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak tepat. Kerana saya tak ada pun berhubung dengan pihak My Parang, dan mereka pun tak kenal saya dan saya pun tak kenal mereka. Jadi review ini berdasarkan pendapat peribadi saya sahaja. Okey, kita kembali kepada tajuk. Kalau dilihat bentuk bilahnya, dia tak seperti macam parang-parang yang biasa. Dia tidak melengkung seperti kebanyakan parang, ataupun dia tak juga lurus seperti parang ni, tidak lurus. Tetapi kalau lihat, dia sedikit melengkung. Dia melengkung ke dalam. Okey, melengkung ke dalam. Dan desain begini sebenarnya sememangnya cemerlang untuk merintis. Kenapa? Mari kita bahaskannya. Apa istimewanya bilah yang sedikit melengkung ke dalam begini? Apa istimewanya berbanding parang yang melengkung keluar begini? Apa istimewanya? Keistimewaannya adalah saat kita mencantas. Saat kita mencantas, peratusan untuk akar yang menghalang laluan itu untuk terputus adalah lebih tinggi. Saat kita mencantas, peratusan untuk akar tersebut tergelincir daripada mata parang adalah lebih rendah. Jadi sebab tu dia lebih mudah untuk terputus. Sebagai contoh, ini kalau lihat bentuk bilahnya, dia seolah-olah dia menggrip. Dia menggrip akar tersebut untuk tidak terlepas. Selain itu, kerja-kerja berintis ni kalau boleh biarlah parang itu jangan terlalu berat. Kerana kalau berat, kita akan cepat letih dan tangan akan cepat lenguh. Jadi oleh sebab itu, kalau lihat bilahnya tidak lebar, iaitu untuk mengurangi beratnya. Tidak dinafikan, kuasa tetakan parang rintis ni dia tak sepower parang duku candong. Tapi harus diingat, untuk kerja-kerja berintis, kita bukanlah menebang batang-batang pokok, bukanlah menetak kayu-kayu besar, tetapi kita mencantas benda-benda yang kecil. Jadi parang yang ringan sebegini, dia merupakan satu kelebihan lah. Seperti yang pernah saya katakan sebelum ni, tiada pisau atau parang yang sempurna dari semua aspek. Tak ada. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Pisau atau parang begini sesuai untuk kerja-kerja begini, pisau atau parang begitu sesuai untuk kerja-kerja begitu. Masing-masing ada kelebihan tersendiri. Sebagai contoh, mungkin kerja-kerja merintis, parang rintis ni lebih best daripada duku candong. Dan mungkin kerja-kerja menetak duku candong ni lebih best daripada parang rintis ni. Dan bukanlah bermaksud duku candong ni tak boleh dibuat merintis. Boleh je sebenarnya.
Dan ada satu lagi yang membuatkan sesuatu pisau atau parang itu menjadi best. Apa dia? Iaitu apabila ia selalu bersama kita. Dia menjadi serasi dengan kita sebab dia selalu bersama dengan kita. Oh ya, bahagian material bilahnya menggunakan material 5160 atau juga dikenali sebagai besi spring dengan sarung daripada nylon keras. Kesimpulannya, patut beli ke tak mai parang ni? Pada pendapat saya, sekiranya ada kemampuan, mesti kena beli. Tetapi seandainya tiada bajet, pada saya cukup sekadar pakai ni pun boleh dah, parang bido biasa ni. Kerana bilahnya dibuat daripada kilang yang sama. Cumanya versi mai parang ni dia telah di finishing semula dan digantikan dengan kayu beachnya, dengan cincin tembaganya, dengan sarung nylonnya, dengan kotak apa semua ni. Ni versi mai parang. Baiklah, kalau ada bajet mesti kena beli. Kalau tak ada bajet, tak perlu beli pun tak apa. Tetapi bagaimana kalau 50-50 antara nak beli atau tidak, ataupun bajet ngam-ngam je? Pada pendapat saya, mesti kena beli juga. Kerana apa? Yang ni adalah buatan tempatan. Malah ia dah menembusi ke pasaran dunia. Sehingga kan antara seller-seller pisau yang terbesar di dunia seperti Blade HQ, Knife Center pun ada jual produk mai parang ni ya. Dan bagi saya benda ni amat membanggakan lah, kerana produk tempatan dah berjaya menembusi ke pasaran dunia. Jadi sebagai rakyat Malaysia, apa salahnya jika kita memiliki parang buatan tempatan. Seperkara lagi harga parang ni sekitar 200 ke 300 ringgit. Macam parang saya ni saya beli dengan harga 250 ringgit. Tetapi jika di pasaran luar harganya sekitar 400 ringgit lebih. Pada saya okey lah macam ni, kerana buatan tempatan, biarlah orang-orang tempatan beli dengan harga yang lebih rendah daripada luar ya. Secara keseluruhannya saya sangat-sangat berpuas hati dengan mai parang ni. Setiap bilahnya tak sama dengan bilah-bilah yang lain. Dia masing-masingnya ada identiti yang tersendiri, jadi dia takkan sama. Bukan sekadar itu je, dengan hulu kayu beachnya, dengan cincin tembaganya, dengan sarung nylonnya, dengan kotak apa semua ni, pada saya sangat puas hati dan berbala lah. Tetapi satu je yang saya rasakan pada parang ni fail. Yang lain semua okey lah, semua okey. Satu je fail. Apa dia? Iaitu ni, bahagian mata. Kalau lihat bahagian matanya tak diasah dengan betul. Kalau rasa, memang boleh terasa burnya sangat kuat Bermakna mata dia ada yang bahagian tajam, ada yang bahagian ber dia macam ni, ada yang bahagian bernya ke tepi, matanya ke tepi. Jadi memang dia tak rasa, dia tak tajam lah. Dan ada juga bahagian pada mata ni macam ni, tumpul, memang tak diasah. Bukan bahagian belakang ni, tapi bahagian tengah-tengah mata. Kalau parang begini, matanya begitu, saya tak kisah sangat, sebab harganya pun baru berapa ringgit je. Tetapi untuk versi mai parang ni, mereka akan finishing semula. Jadi takkan mereka tak perasan kot pasal mata ni. Atau mungkin mereka tahu pasal mata ni, tapi mungkin pada mereka benda ni masih menepati spek mereka. Mungkin, saya pun tak pasti. Tapi kalau pada saya, benda ni tak okey lah, tak normal lah. Dan saya rasa pihak mai parang perlu cek semula benda ni. Nak kata kebetulan pun tak juga. Kalau satu je saya boleh anggap kebetulan. Tetapi ni ada lagi satu mai parang juga, cuma model lain. Ni satu lagi mai parang, tapi model lain, model golok. Pun sama juga, ada bahagian mata yang tak diasah. Jadi nak kata fake pun tak juga, sebab saya beli daripada salah satu pengedar mai parang. Jadi pada pendapat saya, pihak mai parang perlu cek semula benda ni. Kalau benda ni kena kat saya tak kisah sangat, saya boleh asah balik. Tetapi bagaimana kalau benda ni kena pada orang lain, terutamanya pada orang luar? Bagaimana first impression mereka dia dapat parang yang condition matanya begitu.
Kita biasa dengar Mora Knife, buatan Sweden, terkenal dengan harga mampu milik, berkualiti dan tajam. Dan kita biasa dengar Opinel, buatan France, berkualiti, harga mampu milik dan tajam. Kalau boleh kita nak juga orang luar kenali kita sebagai mai parang buatan Malaysia, harga mampu milik, berkualiti dan tajam. Kalau boleh kita nak begitulah. Jadi sekadar itu saja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.